Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Masya-Allah, dah Ramadan hari yang keempat. Tutup mata, buka mata, 27 hari bulan 4, 41 hari dah kita berada dalam PKP. Orang kata kalau dah berpantang ni, orang kata dah habis pantang ya. So apa khabar semua? Alhamdulillah kita bersiaran lebih awal daripada yang kita jangkakan. So sahabat-sahabat lain semua boleh masuk bantu kami share, panggil kawan-kawan semua. Hello pada semua kawan-kawan. Okey. Sebab hari ni kita bersama orang kata bersama seseorang yang istimewa untuk berkongsikan cerita beliau, bagaimana beliau sekarang ni orang kata dah bangkit selepas sesuatu orang kata ujian hidup diri yang besar. Kan dengan menempuh pelbagai cabaran dan rintangan, akhirnya beliau dapat kembali sihat, insya-Allah, alhamdulillah. So ramai kot nak dengar cerita inspirasi beliau. So sebelum saya perkenalkan siapa yang bersama saya pada hari ini, saya nak semua sahabat-sahabat bantu saya share, panggil kawan-kawan. Mungkin ada yang orang kata baru kena kanser atau baru disahkan kanser. Jadi mungkin kisah inspirasi daripada Dr. Sharifah Azmah Said Mustafa ini akan memberikan inspirasi dan info-info bagaimana mereka nak menghadapi ujian dan cabaran ini. Okey? Okey, mungkin saya tunggu seminit lagi untuk sahabat-sahabat semua masuk. Okey. Okey, waktu ni orang tengah tadarus, orang sedang tidur kan, tapi insya-Allah kita ambil peluang ni sebab sebenarnya kami postpone daripada hari Jumaat lepas sebab mungkin masa tu hari orang kata pertama Ramadan, jadi kita mungkin tengah fokus untuk mindsetkan diri kita dalam bulan Ramadan, jadi kita tunda pada hari Isnin. So terima kasih Suhaira bantu kami share. Okey. So perkenalkan bersama dengan kita ialah Dr. Sharifah Azmah Said Mustafa. Alhamdulillah, terima kasih Doktor. So orang kata baru dapat ni, baru lepas Alhamdulillah. Lulus dengan correction, Alhamdulillah. Orang kata Viva dalam history, dalam sejarah berviva kat depan Webex dalam streaming kan bersama profesor-profesor. So pengalaman tu Prof, cerita sikit. Alhamdulillah. Lepas kan Viva kan? 15 hari bulan. So dalam seminggu lebih lah. Alhamdulillah itu pertama kali di FKE UiTM pun mengadakan Viva secara online. Alhamdulillah semuanya berjalan lancar. Dan selepas itu, seminggu lepas tu mereka meneruskan dengan 2-3 orang lagi lah Viva. Itulah. Tapi di UiTM sendiri tu memang you yang first orang yang Viva atau ada orang lagi sebelum? Di FKE, di Fakulti Kejuruteraan Elektrik, saya orang pertama. Di fakulti lain tak tahu lah kan. Okay. Alhamdulillah. So tahniah, banyak rekod-rekod yang dicipta ni sempena PKP betul tak? Betul lah, PKP ini banyak doa dimakbulkan. Ya, alhamdulillah, bestnya doakanlah untuk saya sekali Prof. InsyaAllah dimudahkan. Okay, sempena kita tunggu sahabat-sahabat masuk, mungkin kita boleh berkenalan dulu Prof. So boleh Prof ceritakan sedikit tentang diri Prof. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sharifah Azmah binti Said Mustafa, berumur 42 tahun. Saya ibu kepada 3 orang anak dan bekerja sebagai seorang pensyarah di Uniten dan baru saja menamatkan pengajian PhD saya di UiTM. Saya berasal daripada Perlis dan sekarang menetap di Puchong. Anak-anak umur berapa? Anak yang pertama lelaki berumur 12 tahun, yang kedua Sofia 10 tahun darjah 4, yang ketiga ni anak istimewa berumur 7 tahun. So 7, 10, 12 tahun. 12. Oh, anak dia dah tak ada UPSR lah tahun ni. Tak ada UPSR. Sama lah dengan saya. Itulah. So jadi macam mana orang kata
macam mana Prof sebelum ni bila yang kata kanser dan bila orang kata sembuh kanser semua langsung kita masuklah pada cerita-cerita dia. Okey, baik. Terima kasih. Sebelum tu terima kasih pada Terima kasih. Prof Dr. Azma kerana sudi berkongsi kisah inspirasi. Orang kata bukan senang ya kita nak buka orang punya kisah-kisah ni supaya dijadikan sebagai kekuatan kepada orang lain. So alhamdulillah. Okey, saya mulakan. Alhamdulillah. Saya disahkan mengidap kanser pada tahun 2012, pada September 2012. Pada waktu itu saya tengah menyusukan anak saya yang kedua, lepas tu dan tengah mengandungkan anak yang ketiga. Tiba saya sedang menyusu, saya merasakan ketulan di bahagian payudara kiri. Ketulan tu mula-mula kecil, lepas tu rasa lagi dia makin membesar kat tempat yang sama. Dia tak sakit tapi dia membesar. Bila saya pergi ke gynae untuk check pregnancy kan, terus doktor terus refer kepada pakar inilah kanser dan dibuat biopsi dan seminggu selepas itu keputusan pun keluar dan nanti disahkan 99% adalah sel kanser. Waktu tu saya pun terkejut lah macam mana boleh kanser. Saya tak ada sejarah kanser dalam keluarga dan saya sihat je kan, tak sakit kan. Itu satu benda yang amat mengejutkan lah yang pada waktu itulah. Sebab Masa kita tu dah ada anak ketiga lah. Waktu tu tengah mengandungkan anak yang ketiga. Sedang mengandung. Ya, sedang mengandung. Baru dalam 8 minggu macam tu lah. Dalam 2 bulan. Ya kot, 2 bulan ke 3 bulan macam tu. Dan tengah menyusu yang kedua itu. Lepas tu teruslah berjumpa dengan doktor dekat Pusrawi masa tu. Pusrawi Kuala Lumpur. Pusrawi Kuala Lumpur masuk dengan doktor tu. So macam mana orang kata perasaan masa tu ya? Biasa orang kata sedih, mana tahu kok Prof Azma tak sedih tapi dia kata melawan ke apa. So apa yang terjadi? Ada. Masa tu first time dapat memang sangat sedih, sangat down. Dan saya tertanya-tanya kenapa aku yang kena kanser? Aku ni bukanlah orang yang jahat sangat. Solat, ngaji kan. Kenapa aku? Kenapa aku yang dipilih? Itulah kita mempersoalkan, macam mempersoalkan kan. Dan waktu tu balik daripada hospital tu saya terus menangis dengan husband saya pun balik kerja, saya menangis dengan husband saya, tak tahu apa nak buat. Kita tak pernah ada sejarah dan tak tahu apa nak buat. Dan apa tu, lepas tu doktor pun bagi next appointment untuk terus buat operation dan menggugurkan kandungan seminggu lepas tu. Tapi bila dah bagi tahu ramai orang kata apa tu, kalau buat kemo ni akan, maknanya orang yang tak ada pengalaman kan, dia kata kalau buat kemo ni mesti teruk lah, apalah semua kan. Jadi saya dan suami membuat keputusan terus cancel appointment dengan doktor tu, melarikan diri daripada doktor. Maksudnya kita dapat pandangan tu daripada kawan-kawan yang orang kata bukan ada pengalaman lah. Ya, betul. Saya hanya persepsi dan dengar-dengar saja. Ya, saya tak berjumpa dengan mana pesakit sebab waktu tu tak ada pesakit yang saya kenal, kanser yang pernah menghadapi kanser. Saya bercakap dengan orang yang punya kawan kepada kawan yang punya kanser kan. So kata baik pergi ke sana, alternatif lah semuanya suruh pergi alternatif. So saya cancel appointment saya dengan doktor, saya lari selama sebulan untuk mencari alternatif. Tapi malangnya sel kanser itu membesar. Masa tu stage berapa dah Prof? Mula-mula yang waktu pergi doktor mula-mula nak buat itu baru stage, saya tu stage 1 atau stage 2. Belum lagi merebak ke lymph node. Stage awal lah. Tapi dalam masa sebulan tu dia terus membesar. Bila pergi balik doktor dia kata memang kalau ikut ini jenis kanser yang sangat agresif. Kalau tak buat sesuatu mungkin boleh membawa maut lah kan. Lepas tu saya terus ambil pandangan doktor di Pantai Hospital dan saya buat lumpectomy di mana sel kanser dan kelilingnya dibuang dan terus buat kemoterapi semasa mengandung. Itu tapi maknanya sekarang persepsi tu mula-mula kita rasa bimbang, rasa takut. Kita tak pernah menghadapi dan kita bercakap dengan orang yang tidak mempunyai pengalaman. Dan kita mudah terpengaruh dalam keadaan kita yang bimbang tu kan. Kita mudah terpengaruh. Orang bagi suruh apa pun kita boleh laburkan duit untuk sembuh. Waktu tu kata demi nyawa Prof. Ya, demi nyawa wang
tidak lagi penting, yang penting aku nak sembuh macam tu kan. Lepas tu tapi alhamdulillah bila saya ke Pantai Hospital, doktor ni cakap dia cakap dia very soft spoken, dia kata jangan bimbang, apa ni, insya-Allah bukan dia bukan Islam tapi dia cakap boleh sembuh, you can live macam sampai anak boleh kahwin, sampai dapat cucu apa semua. Dia kata-kata dia sangat positif. Kalau saya nak bandingkan dengan doktor sebelum itu, kata yang tidak berapa positif membuatkan diri saya sangat down. Tapi kata-kata saja, kata-kata doktor dan semangat doktor itu telah macam terus menyembuhkan saya. Sebab tu kata-kata yang positif sangat penting. Daripada sakit tu saya terus bersemangat untuk hidup kembali. Kan? Waktu yang mula-mula dapat tahu tu saya rasa alah ini penghabisan hidup saya lah dan nak mati dah sebab kanser ni kan. Sebab kan kalau orang dapat kanser semuanya dikaitkan dengan kematian, betul tak? Dia mati meninggal sebab kanser, dia ni kanser. Kanser tu memang sinonim dengan kematian. Maksudnya kita ni bila orang kata bila terkena benda macam gini, kita kena beri definasi yang lain kepada kanser. Bukannya kanser tu dikaitkan dengan mati, kanser tu dikaitkan dengan disaster, betul tak? Betul. Sekarang ni dia orang-orang macam sebelum-sebelum ni mungkin dikaitkan dengan ni, tapi kita nak ubah persepsi tu. Sebenarnya kita bukan sekarang soalannya kalau kita dapat kanser macam saya dulu, kenapa Allah pilih saya? Tetapi sekarang kena ubah, saya insan terpilih sebenarnya. Ya tak? So words perkataan kita is very power lah. Very powerful. Sekarang mungkin waktu tu kita tak nampak hikmahnya kan. Kita tak tahu kenapa. Tapi after long time sebenarnya sebab kanser lah membuatkan kita lebih kuat, membuatkan kita lebih kuat untuk masuk ke buat benda-benda yang mencabar. Sebelum saya dapat kanser, macam saya tak yakin untuk macam nak sambung PhD ke, nak buat something new, bukan saya lah kan. Saya lebih selesa berada dalam comfort zone. Pergi kerja, balik kerja, duduk rumah kan. Tak challenge lah hidup. Tak challenge hidup, buat rutin saja kan. Buat rutin je. Alhamdulillah 2012 dapat, 2013 saya habis treatment dan mulakan balik kerja. 2014 saya mula macam mencari-cari supervisor dan alhamdulillah saya sambung PhD pada 2015. Saya dapat kekuatan untuk menyambung PhD pada 2015. Maksudnya 2012 Prof disahkan kena kanser lah. 2012, 2013 tu dalam fasa orang kata masih lagi bersedih. Masih bukan bersedih, dalam fasa treatment, dan di situ pun kita dah membina kekuatan kerana pada saya semangat adalah ubat yang paling utama daripada treatment. Kalau treatment pun kita buat tapi kita tak ada semangat tu, maknanya kesembuhan tu mungkin lambat lah kan. Semangat yang memainkan peranan penting lah bagi saya. So sekarang kunci dia ialah orang kata selain daripada perubatan yang kita terima, yang penting sekali ialah kita punya semangat, kekuatan minda dan juga kekuatan diri kita sendiri untuk melawan benda tu kan. Betul. Macam selain treatment tu, apa yang Prof ubah masa dalam waktu tu, fasa tu? Dalam waktu fasa tu saya setiap malam alhamdulillah bangun untuk bertahajud dan membanyakkan sedekah. Frankly speaking, sebelum saya mendapat kanser, tahajud pun jarang-jarang, sedekah pun jarang-jarang, Al-Quran baca tapi macam hanya di bibir kan. Tak ada rasa untuk mendalami, untuk bertadabur semua. Tapi selepas saya dapat kanser dalam fasa tu, memang semua kebentungan hanya kepada Allah kan. Yang nak kita buat selama treatment, tapi yang nak menyihatkan kita hanya Allah. Waktu tu memang 100% bergantung kepada Allah. Dan saya terdengar waktu tu juga bila dengar Radio IKIM, saya terdengar satu Prof Muhaya berkongsi, dia kata jangan lihat masalahmu besar, kata lihat Allah lebih besar daripada masalahmu. Waktu itu terus terdetik kan, terus dia dia kata Allah lebih besar daripada kanser ini. Allah yang beri kanser, hanya Allah yang dapat menyembuhkan. Walaupun macam mana kita buat, tapi semua dengan izin Allah. Waktu tu memang dah start solat tahajud tiap malam, dah start bersedekah, dah start dulu pemikiran pun dah semakin positif kan. Kita hanya fikir yang positif sahaja. Gitu. Kalau nak ikutkan sebelum tu saya ni
orangnya macam kadang-kadang negatif tu datang, biasalah kan. Macam yalah, manusia kan. Tapi kanser merubah segala-galanya, alhamdulillah. So ada kat sini yang tanya, sekarang Prof dah bebas kanser sepenuhnya ke? Alhamdulillah sekarang saya 7 tahun sebagai digelar sebagai pejuang kanser ataupun cancer survivor, telah bebas, tapi setiap tahun kena sikit pergi check up lah. Untuk jumpa ongkod dan dia check darah apa semua, itu rutin. Sebelum penyakit pun macam tu. Walaupun dah sihat, dia tak sepenuhnya sihat kan. Mesti kita kena buat check up untuk setiap tahun. Okay, so masa kena tu Prof, apa kesan daripada emosi, yang kata emosi tadi bimbang, takut kan, macam mental kita ni ada tak, ataupun dengan keluarga, dengan sosial, dengan psikologi kita tu macam mana? Betul. Kalau kita ditimpa satu penyakit, terutamanya penyakit kanser, orang yang ditimpakan penyakit ni selalu dikatakan dia dapat penyakit sebab dosa dia, betul tak? Selalu dia kan. Jadi waktu tu perasaan malu, memang malu. Kanser ni tak semua orang dapat kan. Aku yang dapat kanser, mesti banyak dosa ke apa kan, kita tak tahu. Mungkin kita rasa persepsi orang macam tu kan. Saya start menjauhkan diri daripada rakan-rakan saya. Ada orang nak tanya saya, memang tak jawab. Waktu tu memang masa tu masih mengajar lagi? Masa tu masih mengajar, tapi bila dah tahu kanser tu nak start treatment, memang diberi cuti selama 3 bulan, lepas tu 3 bulan lagi. Kanser ni dia ada cuti untuk kita pergi treatment semua kan. Jadi sepanjang treatment tu saya bercuti daripada mengajar lah. Jadi saya menjauhkan diri daripada rakan-rakan, dan jiran-jiran pun tak ramai yang tahulah. Macam rahsia lah waktu tu tengah menjadi treatment. Hanya kawan-kawan yang rapat saja yang tahu. Tu pun kalau nak datang melawat apa semua, saya tak bagilah. Sebab macam tadi orang kata first persepsi kita kata aku ni banyak dosa ke sampai aku yang kena kan. Lepas tu kita salah, malunya aku, apa dosa aku kan. Betul. So lepas tu apa lagi fikiran negatif. Maksudnya saya nak cerita mungkin orang yang ada sama juga benda-benda macam ni kan. Saya pernah ingat saya dulu kena denggi je kot. Kena denggi tu saya tak nak jumpa orang. Saya kata apa dosa aku kena demam denggi. Contohnya benda tu lah. So kita rasa macam asyik nak fikir mati, tak nak jumpa orang kan. Betul. Tapi benda-benda tu kenapa dia datang, sebab dia lahir daripada negative thinking tadi kan, yang persepsi salah tentang apa yang kita fikirkan tentang penyakit tu. So macam mana? So itu Prof dengan sosial kan, dia tak nak jumpa orang, apa benda semua. So bila ambil masa untuk kembali balik kepada line yang orang kata betul tadi lah. Satu lagi yang kanser ni mengubah saya dengan keluarga. Apabila sebelum kanser ni saya garang dengan anak-anak apa semua kan. Macam lepas kanser tu, waktu kanser tu saya rasa lebih appreciate, macam dah bila kita nak mati, kita tahu tarikh kita nak mati, kita mesti jadi lebih baik, lebih berkasih sayang kan. Itu yang saya rasa, itu mengubah hidup saya juga. Kanser ni banyak ubah hidup. Lepas tu selepas saya waktu saya menjalani treatment, sebelum 2 kali kemoterapi sebelum saya melahirkan. Waktu tu saya berfikir. Maksudnya waktu kanser tu mengandung yang nombor 3 tu lah? Nombor 3 tu. Jadi saya buat kemo sebab doktor kata based on research, ada kat Malaysia pun buat kemo waktu mengandung, maknanya anak lahir sihat semua kan. Jadi saya buat kemo dan selepas tu saya melahirkan. 2 minggu selepas saya melahirkan anak saya tu, saya terus sambung kemo. Maknanya saya tidak menyusukan anak saya apa semualah. Dan waktu tu alhamdulillah, dengan izin Allah, Allah hantar seorang ibu susuan. Saya ambil ibu susu untuk Syifa tu. Dia sebab susu dia terlampau banyak, dia pun ada anak yang sama umur dengan Syifa. Jadi dia membekalkan susu yang beku tu lah untuk Syifa. Alhamdulillah. So ibu susuan tu tinggal berhampiran rumah lah? Di Sungai Ramal waktu tu. Dan sampai sekarang kontak lagi. Dan di samping ibu susuan tu ada juga lagi 3 orang ibu susuan Syifa. Maknanya totalnya 4 orang lah. Masya Allah. Nak kata Allah hantar dugaan, tapi Allah hantar juga bantuan. Sebab dalam fikiran saya tak naklah Syifa minum susu lembu kan. Macam tu. Sebab yang second tu saya menyusu kan. Goosebumps saya bila Prof kata Allah yang beri ujian, Allah juga yang beri kemudahan kan. Betul. Alhamdulillah. Namaan usri yusra.
Oi. So Prof rasa masa sebab-sebab kena kanser ni kenapa? Kalau kita kena kanser, pertama yang doktor tanya, puan ada history ke, family history ke? Macam tu. Itu yang sebab utama kan? Untuk bagi genetik. Tapi dalam keluarga saya tak ada seorang pun yang pernah ada kanser sebelum ni. Jadi genetik tu bukan sebab utama. Tapi kalau nak tanya saya, mungkin kena kanser ni sebab stres, dan waktu tu saya tak jaga pemakanan, aktiviti ke apa, semua saya tak jaga waktu. Saya memang tak ambil berat tentang kesihatan pun. Kan, pemakanan lagilah, makan je ikut suka. Jadi stress level of course lah sebab kerja dengan family, saya tak dapat nak manage saya punya stress. Saya tak manage saya punya stress. Saya rasa itulah sebab-sebab utamanya, stress dan pemakanan. Masa stres tu apa simptom-simptom yang memang kita perasan sangat dan dia berbeza daripada sekarang? Stres, saya ni seorang pemarah dengan anak-anak, especially dengan suami pun saya marah. Memang saya seorang yang garang, dan apa-apa sikit yang jadi kita macam selalu nak complain tau. Sikit jadi complain, macam semuanya salah kan. Kita tak appreciate, kita tak ada syukur tu kurang. Saya dulu macam tu. Itu yang saya rasa. Ada macam saya dulu zaman saya stres tu saya susah nak senyum Prof. Prof pun sama ke? Sama sangat. Muka kan garang, dia orang tengok kan macam apa je kan. Dan saya macam tak ramah kata nak bertegur dengan orang ke apa dulu. Bukanlah kan, saya ni keep to myself kan. Kata nak buat kawan baru tu memang sangat susah. Saya kawan-kawan sekolah, kawan-kawan sekolah itu je. Okey, tadi ni ada soalan treatment apa yang Prof ambil? Okay. Di hospital mula-mula saya menjalani lumpectomy di mana ketul tu dibuang kan. Lepas tu saya menjalani kemoterapi sebanyak 8 kali. Kemoterapi ni di mana ubat dimasukkan melalui sarul darah di tangan, dan dia akan, ini untuk membunuh sel kanser, dan dia akan disalurkan ke seluruh badan. Selain dia membunuh sel kanser, dia akan membunuh sel-sel yang bagus juga. Jadi semasa menjalani kemoterapi ni, semua sel kita lemah, imun sistem lemah, rambut gugur, kuku hitam, ulcer penuh mulut, badan panas. Tapi memang waktu ni kena banyak minum air, makan buah apa semualah. Dan di waktu kemoterapi ni lah saya mula mencari-cari pemakanan apa untuk menaikkan imun sistem. Lepas kemoterapi saya menjalani radioterapi sebanyak 25 kali. Yang ini kena pergi hospital setiap hari untuk pancarkan cahaya ke bahagian yang breast yang telah dibedah tu kan, 25 kali. Selepas itu saya menjalani Herceptin, di mana ini untuk targeted, dipanggil targeted therapy. Dimasukkan untuk mencari sel-sel kanser yang masih hidup dan membunuhnya. Lepas tu selepas habis treatment tu diberi ubat tamoxifen kerana kanser saya dia hormon based, maknanya kalau hormon tu aktif, sel kanser tu aktif. Macam itulah. So ada tak macam perubatan yang lain, orang kata alternatif medicine ada ambil juga? Alternatif saya pergi ke Ustaz Luqman, dia berikan ayat Quran untuk kita beramal lah setiap hari. Itu je alternatif yang saya ambil. Adalah ambil produk-produk lain ke? Tak ada produk lain, tak ada. Sebab selepas saya sebulan saya lari tu yang kata ambil alternatif tu kan. Selepas tu dah saya tak percaya dah semua alternatif. Yang lain. Saya fokus untuk habiskan treatment saya dan untuk sihat. Itu je. Alhamdulillah. So lagi soalan, apa pemakanan yang Prof ambil masa mula tahu diagnose kanser? Semasa saya mula diagnose kanser, saya tak jaga lagi pemakanan. Sebab tu bila kita jumpa onko, kita tengah buat kemo kan. Tengah buat kemo, semua sel-sel kita perlukan makanan. Jadi saya tetap ambil nasi putih, makan ayam, ikan, buah-buahan, tapi saya stop langsung processed food. Saya stop langsung processed food. Macam ada doktor cakap ke sebab kena kanser ni apa antara punca yang lain? Dia hanya cakap stres dan pemakanan, itu je. Tapi pemakanan apa tu dia tak sebut? Dia tak sebut sebab onko, ini bila kita jumpa onkologi, dia memang fokus dia hanya untuk treatment kepada kita, untuk kita sembuh. Bila saya minta dia refer kepada dietitian, dia kata
no need lah, dia kata just eat moderately, macam tu dia kata. Sebab tu saya masih tertanya-tanya, sebab tu saya mencari-cari selepas kanser apa aku patut buat sebenarnya untuk kekal sihat. Sebenarnya kalau nak ikutkan berdasarkan apa ni, kanser ni, ramai orang yang selepas dia habis treatment dalam masa beberapa tahun kanser tu akan datang balik. Dia relapse kan. Tapi saya letakkan dalam fikiran saya, aku tak nak jadi orang macam tu. Jadi saya mencari-cari apa yang patut saya buat. Macam mana pemakanan mana yang patut saya ambil, aktiviti apa yang saya patut buat, macam mana saya nak betulkan mindset saya supaya kanser tu tidak datang kepada saya. Dengan itu, dengan izin Allah, lepas saya buat PhD tu, alhamdulillah saya berjumpa dengan Dr. Rizal dekat Facebook. 2000, saya rasa 2017. Awal tahun. Tetapi waktu tu saya tengok-tengok je Facebook Dr. Rizal ni kan, saya tak adalah nak follow sangat. Tapi bila dia bercakap pemakanan tentang otak dan segala mindset, apa semua tips-tips itu, saya rasa Allah telah temukan saya dengan orang yang betul. So maksudnya masa Prof nak cari apa pemakanan yang bagus tu memang bertemu wall Dr. Rizal lah. Dr. Rizal Bakar. Wall yang lain-lain? Doktor-doktor yang lain atau? Waktu tu saya tak jumpa lagi doktor-doktor yang lain. Jadi sebab kita sebagai macam kalau saya ni nak percaya kena perlukan macam saintifik apa benda kan, apa buktinya kan. So bila jumpa Dr. Rizal ni, penerangan dia sangat macam dia kata jaga otak semuanya akan betul kan. Dan dia bagi tips tentang pemakanan, tidur dan aktiviti. Dan alhamdulillah saya mula amalkan dan merasa sihat. Sihat tu dia lain macam punya sihat tau. Tak dengar. Macam sihat betul ni best lah badan kita macam ni best kan. Sangat. Best. Tapi saya tahu juga yang Prof sebelum ni berat besar sikit daripada sekarang ni kan. So mungkin boleh cerita sikit apa bonus yang you dapat. Berat saya sebelum ni 68 dan saya seorang yang pelupa. Dia biasalah bila kita ambil kemo ni, dia bunuh sel. Side effect dia, memang main effect dia untuk bunuh sel. Side effect dia, kita akan jadi seorang yang pelupa. Kan? Dia bunuh semua sel tu nak generate balik kan. Dan makan pun selera dia lain macam kan. Lepas tu, tapi bila saya start sakit lutut, sakit sendi dan bila jumpa dengan onko dia kata itu biasa sebab kita lepas treatment, orang lepas kanser macam ni kan, dia bagi ubat untuk tahan sakit kan. Tapi bila saya makan ubat tu, saya kata sampai bila saya nak bergantung dengan ubat ni. Bila tahu pula Dr. Rizal kata ubat ni semua ambil masa sampai berapa puluh hari untuk kita lawaskan, berbahaya semua kan. Saya kata saya tak nak bergantung kepada ubat. Saya ikut pemakanan yang sihat. Daripada beras putih saya slowly tukar kepada beras perang. Daripada gula putih saya tukar terus kepada gula kelapa. Daripada proses food semua tak makan, ambil yang buah-buahan. Saya disiplinkan ambil buah-buahan dan sayur-sayuran dan jaga tidur dan buat aktiviti setiap hari, aktiviti fizikal. Dan alhamdulillah dan satu lagi mindset. Mindset kena setiap hari buat macam brain imagery, aku sihat, aku kurus dan memang itu je kita ulang-ulangkan, aku kuat kan. Dan alhamdulillah dalam masa berapa bulan berat badan saya turun kepada 60 daripada 68. Saya tak buat diet yang macam Atkins ke apa semua tu tak ada. Cuma jaga pemakanan. So maksudnya contoh jaga pemakanan tu apa Prof? Macam saya kata tadilah saya tukar beras putih kepada beras perang kan. Lepas tu makan pun ikut suku-suku separuh lah. Saya still makan ayam. Saya still makan ayam. Kalau orang kata kanser tak boleh ayam, saya still makan ayam tapi saya pilih ayam macam yang terbaik lah. Organik lah. Ayam Dr. Zainul. Maksudnya masa kena kanser tu kan orang kata tak boleh makan daging, tak boleh makan daging ayam kan. Saya makan. Tapi Prof ambil lah. Saya makan tapi makan moderately. Daging tu makanlah sebulan sekali ke kan. Kadang-kadang kita teringin juga, kita pergi Kenuri kan. Naklah rasa daging sikit kan. Tapi makan sikit-sikit. Tapi kuih manis memang saya dah memang kurangkan sekarang. Sekarang saya buat sendiri kalau nak makan kan. Sebab gula tu bahaya.
Oh. Kalau ikut Dr. Nordin cakap, kanser ni membesar dengan gula putih. Oh. Betul. Dan ramai dah doktor-doktor berkata gula putih ni memang sangat-sangat bahaya, tapi cuma mungkin kesedaran kita tak berapa ini. Dan kalau saya nak nasihatkan semua orang jangan ambil gula putih sebelum kita terkena penyakit kan. Okay, so maksudnya bila yang betul-betul survive dari kanser tu tahun berapa? Dia sebenarnya lepas 5 tahun tu dia kata survive, ialah survivor. Dan kena tunggu 10 tahun macam tu mungkin dipanggil survivor lah kan, survivor yang ni. Tapi kalau dalam term bebas kanser, dia tak ada term bebas kanser sebenarnya. Sebab semua orang mempunyai sel kanser di dalam badan masing-masing. Sama ada kanser tu aktif atau tidak. Itu yang kita kena kontrol. Terutamanya orang yang dah pernah kena kanser kan. Memang kena lagi-lagi jaga. So istilah bebas kanser tu tak ada lah. So Prof kata kita punya badan ni semua ada sel kanser, tapi macam mana dia orang kata aktif ataupun tidak. So antara caranya Prof, macam mana kita nak kurangkan keaktifan sel kanser tu? Itu saya pun tak ada tips, tapi bagi saya kita jangan stres. Based on apa yang Dr. Azma buat sekarang lah. Kalau saya tanya ongkos saya kan, dia macam mana kalau saya tak nak dah kanser ni datang, dia akan kata jaga kita punya emosi, jangan stres. Itu yang dia selalu tekankan. Dan jaga pemakanan dan exercise. Itu. Emosi, stres berfikiran positif. Sebab tapi kita senang cakap kan berfikiran positif. Waktu tu pun saya pun tak faham berfikiran positif macam mana kan. So benda-benda ni kena masuk kelas. Carilah kelas-kelas yang mana untuk ubah kita mindset kita daripada suka yang negatif kepada yang positif. Sebab tu saya kelas yang paling saya sangat-sangat appreciate ialah Amazing Brain, Amazing You pada tahun 2018, kelas Dr. Rizal. Saya masuk tanpa macam saya pergi je, saya just do it. No matter what kan, saya nak pergi. Saya kata kat husband saya bayar berapa waktu tu. Saya bayar full, saya pergi. Dan waktu itulah yang merubah segala-galanya. Waktu tu saya terus dapat motivasi untuk terus hidup dan membina legasi. Kita kata, aku hidup, Allah dah bagi peluang untuk aku hidup kali kedua kan. Takkan aku nak buat rutin macam dulu lagi. Pergi kerja, balik kerja. Apa contribution aku kepada masyarakat? Apa contribution aku kepada ummah? Apa contribution kita kepada keluarga kita kan? Waktu tu kita tahu apa big why kita, kenapa Allah bagi kanser, kenapa Allah bagi peluang untuk kita hidup kali kedua. Dan waktu tu juga kan waktu tu tengah buat PhD, waktu tu yang melonjakkan lagi PhD saya, dan pada tahun 2019 saya publish banyak sangat paper, sebab semangat tu, saya pegang dengan semangat tu. Alhamdulillah. Okay, so apa cara untuk sekarang pun mungkinlah kita kata ada stres juga tapi tak adalah banyak macam tu. So apakah cara Prof sendiri untuk urus stres tu? Okay, sekarang ni kalau stres boleh kita uruskan dengan adanya hobi. Apa hobi kita? Macam saya suka berkebun. Kalau stres ke apa, saya pergilah keluar tengok pokok-pokok saya kan, cabut rumput apa semua kan. Dan saya suka baca buku dan dengar ceramah daripada Tadabbur Center. Itu cara kita nak alihkan stres kita. Kena ada hobi. Kalau sekarang ni macam ada benda trigger, benda-benda negatif trigger, so apa benda yang Prof buat dulu? Yang penting cara pernafasan dan ubah posture. Itu yang Dr. Rizal ajar. Mula-mula kalau kita marah, dalam Nabi pun cakap kan, kalau kita marah, kalau berdiri kita duduk. Kalau duduk kita baring dan seterusnya kan. Begitu juga kita, kalau kita marah, first tarik nafas. Tarik nafas 5, tahan 4, lepas 8. Sebenarnya benda ni nampak simple, tapi ia banyak sangat membantu. Kan? Kalau kita macam resah ke apa, tarik nafas, tahan, lepas. Itu insya-Allah boleh mengurangkan kita punya stres. Sebab apa, dia macam bagi balik tenang semua kan.
Tak dengar, tak dengar. Ada soalan kat sini daripada Ridwan dia cakap dari segi diet apa Prof amal dan jauhi. Mungkin boleh ulang balik kot. Okey. Saya jauhi semua processed food. Ada 5 P. Sekejap Prof, saya satukan soalan ni sebab dia lebih kurang sama. Sebelum Okey. kena kanser, gaya hidup dan pemakanan bagaimana dan Okey. adakah ada okey, ni dah jawab. Hmm. Tadi apakah diet Prof yang Prof amalkan? Dan Okey, jauhi. saya amalkan apa yang Dr. Riza ajar, jauhi 5P. 1, putih nasi. Daripada nasi putih bertukar kepada beras perang. 2, putih gula. Daripada gula putih saya tukar kepada gula kelapa. Putih tepung. Ini kadang-kadang boleh elak, kadang-kadang tak boleh elak sebab anak nak makan kek. Tapi kita cari tepung yang terbaik seperti contoh tepung barley. Lepas tu jauhi processed food dan pewarna. Ini memang yang wajib kita jauhi. Bila kita belajar, benda ni bukan saja tidak bagus untuk badan, tapi juga tidak bagus untuk otak. Saya sebagai pelajar kan walaupun usia 40 tahun, otak mesti kena cerdas kan. Nak buat simulation, nak tulis paper, nak tulis thesis. Jadi saya memang ikut tips ni, Alhamdulillah. Di samping otak sihat, badan pun sihat. Putih gula tak sebut tadi? Tadi sebut putih nasi, putih gula, putih tepung, processed food dan pewarna. So putih gula tukar pada apa sekarang Prof? Sekarang saya tukar kepada gula kelapa. Ni gula kelapa tunjuk sini. So sebenarnya contoh gula kelapa ni boleh ambil macam gula Melaka, gula organik kan. So salah satunya mungkin gula kelapa. Maybe boleh Prof ceritakan sikit macam mana gula kelapa ni, tekstur dia, bentuk dia. Gula kelapa ni sama saja macam gula putih, dia bentuk tekstur je serbuk. Jadi bila saya masak kek ke apa, anak-anak minta kek kan, kalau dalam resepi tu dia kata 250 gram gula putih. Saya gantikan gula putih ni dengan 250 gram gula kelapa. Kalau bancuh kopi, 2 sudu kata kopi, 1 sudu gula ke apa kan, saya gantikan gula putih dengan gula kelapa. Jadi dalam semua masakan, dalam semua minuman, semua dah guna gula kelapa. Gula kelapa ni sebenarnya kita tak pernah nampak sebelum ni sebab kita tak pernah aware. Tapi kalau kita pergi Tesco kat bahagian organik ni, banyak je gula kelapa daripada Filipina, Indonesia. Kita boleh ada pilihan untuk kita. So untuk Prof sendiri memang guna gula kelapa OCOC? Saya guna kelapa OCOC untuk saja sekeluarga dan mak saya semua dah guna gula kelapa sebab mak saya pun, kita nak jaga kesihatan mak kita juga kan. Kita tak nak kita yang sihat tapi kita bagi mak kita makan gula putih kan. Sebab kita dah belajar, kita dah tahu, bila kita tahu kita kena amal. Itu je. So kalau beras perang tu jenama apa yang Prof guna atau anak-anak semua boleh makan ke beras perang? Alhamdulillah boleh. Saya guna Eco Brown. Tapi cara memasak dia ada Dr. Riza ajar sebelum kita nak bagi biasa kan. So biasa dulu katalah kita masak 4 pot. Sebelum ni 4 pot. Mula-mula kita berubah dulu daripada 4 pot gula beras putih, kita ambil 3 pot putih, 1 pot perang. Lepas tu minggu seterusnya 2 pot putih, 2 pot perang. Lepas tu 3 pot perang, 1 pot putih. Alhamdulillah lama-lama anak pun dah terbiasa dengan beras perang. Ada orang kata tak boleh makan beras perang sebab rasa lain, bau lain. Tapi belum cuba belum tahu, kena cuba dulu. So kena buatlah macam Prof buat tu mungkin 3 beras putih untuk permulaan, 1 beras perang. Kemudian bila dah serasi dengan taste kita dah ada apa orang kata adaptation punya taste, so kita dah boleh makan dah beras perang kan. Betul. Kalau beras parboil, basmati tu macam mana Prof? Beras parboil saya makan juga. Antara dua tu lah parboil dengan perang tu saya guna. Kalau parboil biasa ambil yang mana? Parboil, ni apa lah? Saya pun dah confused. Eco Brown bukan ada parboil juga? Okay, so ada tak lagi soalan ni? Atau ada benda lagi yang Prof nak tambah? Sebenarnya bukan, okay, kita terpilih, kadang-kadang ujian Allah hantar ni masing-masing pada lain orang lain ujian. Setengah orang dapat kanser, setengah orang dapat penyakit lain, setengah orang diuji dengan anak, setengah orang diuji dengan suami. Itu ujian masing-masing. Yang penting kita kena balik dekatkan Allah hantar ni sebab kita mampu untuk menghadapinya. Dan kita mesti menghadapinya dengan semangat. Okay? Dengan semangat untuk terus hidup, untuk terus berjuang.
supaya bila kita tak ada nanti kita dianggap sebagai pejuang, bukannya kita tangisi segala ujian ini, sebab kita mesti mencari solusi, bukan kita tangisi. Itu. Ya. So Prof, kita dah bersiaran hampir 40 minit dah. Macam sekejap sangat ni. Sekejap kan, tak rasa kan. So macam tadi saya boleh rumuskan, bila kita dapat ujian-ujian macam ni, kita kena kawal dulu fikiran kita. Kan? Sebab fikiran kita tu adalah sangat penting. So fikiran kita tu yang akan memberi kesan kepada how kita respond kepada apa yang berlaku dalam hidup kita. Betul. Contoh kalau kenapa kita macam Prof sendiri, mungkin Prof rasa macam bila dapat kanser tu rasa sedih, rasa apa, sebab ialah perkataan yang kita definasikan kepada kanser itu sendiri kan. Orang kata kanser ni matilah, ni lah, tapi sebenarnya Prof pun lama-lama dia dah ubah kan. You rasa you nak sihat, dan bila you kata you nak sihat, you nak survive, dan you cari jalan macam mana you nak sihat dan you nak survive, betul tak? Betul. Setuju. Lepas tu sebenarnya ujian hidup kita macam ni lah. Katalah sekarang kita kan kena musim COVID ni kan. So kita kena lawan fikiran kita tu dengan fikiran yang lebih baik kan Prof? Betul. Juga bila Prof kena kanser, Prof banyak ubah dalam kehidupan. Contohnya dengan bertuhan pun, orang kata dah fokus pada bertuhan. Kalau dulu kita kata agak-agak suka hati lah nak solat-solat kan. Tapi solat-solat lah, tapi macam aku ni solat apa kan. Tapi sekarang dah kena kanser, orang kata banyak dah ubah hidup daripada bertuhan, sikap, psikologi, mental. Sebenarnya orang kata perubahan 360 darjah juga dalam hidup kita tak Prof? Betul, itu bagi saya kanser ada U-turn dalam hidup saya untuk berubah. Ada dua sebab orang berubah, sama ada berubah kerana pain ataupun berubah kerana pleasure. Dan saya insyaAllah berubah kerana pain. Sebab Allah tahu mungkin kalau Allah bagi saya tak mungkin berubah untuk pleasure. Sebab tu Allah bagi saya pain untuk berubah. Dan Alhamdulillah dengan perubahan ini Allah temukan saya dengan insan-insan hebat. Yang sebelum ni saya tak sangka akan berkawan, akan berguru dengan mereka, dan memang ada hikmah di atas setiap kejadian insyaAllah. Prof perasan tak bila benda-benda ni berlaku, you punya circle pun berubah kan? Betul. Circle kawan-kawan saya berubah daripada yang semua kawan-kawan saya kawan-kawan yang positif, yang memberi semangat, dan Alhamdulillah sekarang saya ramai sangat kawan. Kan? So ada orang tanya ni Prof, gula OCOC ada, tepung OCOC ada tak? Buat masa sekarang tepung OCOC masih belum dikeluarkan kan? Tapi tepung OCOC ni kita dah dapat tempat, tapi bila kita Dr. Riza check rupanya dia tak organik. So Dr. Riza cancel kan, dan Dr. Riza cari tempat lain lagi. So lagilah sekarang ni kan faksa PKP banyak kilang-kilang tutup, tak boleh operasi. So benda-benda ni membantutkan. InsyaAllah kita memang ke arah untuk keluarkan tepung OCOC macam tepung Bali, tepung beras perang, tepung oat. Tepung apa Prof? Tak ingat dah saya. Tepung Bali Tepung Bali, tepung oat, tepung beras perang, lagi satu tepung apa? Saya pun tak ingat. Apa dia? Tak. Okay. So insyaAllah tunggulah banyak-banyak doa untuk kami di OCOC ni supaya orang kata boleh banyak lagi mensupply kan, membekalkan makanan-makanan yang hebat untuk OCOC. Okay, insyaAllah saya ingat sampai sini saja kita bersiaran Prof. Terima kasih banyak-banyak. So yang lambat masuk tadi, Alhamdulillah saya akan terus tayangkan live ini, saya tak akan delete, boleh dengar. Apapun nanti kalau nak mendengar lagi perkongsian daripada Prof Azma tentang inspirasi beliau dalam menghadapi kanser ni, melawan kanser, insyaAllah nanti Prof akan dijemput ke live page OCOC HQ. So sama-sama nantikan, kalau dalam live saya ni ialah live orang kata kuliah online psikologi, tapi hari ini saya bawakan orang yang orang kata bangkit melawan mindset dia yang dulu kata biasa-biasa, sekarang luar biasa. So ini adalah orang kata proven dia bagaimana psikologi yang bagus dapat membina kehidupan orang dan mengubah kehidupan orang menjadi lebih hebat dan lebih bagus, insyaAllah. Walaupun banyak saya tengok pencapaian Prof Azma selama kita berkawan 2 tahun ni Prof. Alhamdulillah. So itu saja daripada kami. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.